Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Syahiran binti Muhammad dari kumpulan 1 akan menerangkan tentang tajuk momentum secara ringkas. Untuk faham lebih lanjut, kita kena tahu apa itu definisi momentum. Momentum tu adalah hasil darat jisim sesuatu objek dengan hal lajunya. Kat sini kita ada satu formula di mana P is equal to mv. Di mana P itu mewakili momentum, M tu adalah mass iaitu jisim, velocity itu adalah hal laju. Dekat sini P ni adalah berkadar terus dengan mass dan juga V. Maknanya kalau mass sesuatu objek tu tinggi, dia akan menghasilkan satu momentum yang tinggi. Begitu juga dengan velocity. Jika velocity sesuatu objek itu adalah tinggi, maka momentum yang terhasil juga adalah tinggi. Seterusnya dalam konsep ni, dalam tajuk ni, kita ada tiga konsep yang kita kena faham, iaitu pelanggaran kenyal, pelanggaran tak kenyal dan juga letupan. Apa tu? Ketiga-tiga tu apa beza dia kan? So kita kena tengoklah satu-satu. Saya akan pergi secara lajulah. Pelanggaran kenyal ni dia adalah sebelum dan selepas pelanggaran tu jumlah tenaga kinetik dia adalah sama. Boleh tengok dekat situ apa formula dia. Dan sebelum pelanggaran dan selepas pelanggaran objek tu akan bergerak dengan arah yang berbeza lah. Itu adalah pelanggaran kenyal. Kalau pelanggaran tak kenyal, dia adalah jumlah tenaga kinetik sebelum dan selepas pelanggaran tu tak sama. Kenapa tak sama? Sebab dia dua objek yang berbeza arah, bila dia berlanggar, dia akan bergerak secara seiring. Bila dia bergerak secara seiring, bermakna hal laju bagi kedua-dua objek adalah sama. Sebab itulah dia punya jumlah tenaga kinetik dia tak sama sebelum dan selepas pelanggaran. Okey, seterusnya adalah letupan. Letupan tu apa? Letupan tu adalah satu objek yang dalam keadaan pegun, iaitu pegun tu maksudnya tak ada velocity. Bila tak ada velocity, maknanya velocity dia equal to kosong lah kan. Kosong darabkan dengan mass, apa-apa nilai, kita akan tetap dapat kosong. Sebab tu jumlah momentum sebelum pelanggaran dia equal to kosong. So, bila dia kosong, kita kenakan satu tekanan atau kita ketuk dia pakai penukul, dia akan pecah membentuk dua objek dengan mass dan velocity yang berbeza. Okey. Untuk lebih jelas, saya akan buat perbezaan menggunakan marker ni lah kan. Okey, untuk pelanggaran kenyal, kita akan mulakan dengan pelanggaran kenyal. Pelanggaran kenyal, kita ada dua objek yang bergerak dari arah yang berbeza. Kedua-dua objek mempunyai mass dan velocity yang berbeza, bergerak dari satu arah yang berbeza. Dua objek bergerak dari dua arah yang berbeza, Dia bergerak, kemudian dia berlanggar. Dia bergerak, saya ulang, dia bergerak dan dia berlanggar dan dia tetap bergerak dengan arah yang berbeza. Kedua-dua membawa haluan masing-masing dengan velocity dan mass yang masih sama sebelum pelanggaran tadi. Berlanggar, masih sama. Okey. Dia bawa haluan masing-masing, masih sama mass dia, masih sama velocity dia. That's why dia jumlah tenaga kinetik dia adalah sama. Kalau pelanggaran tak kenyal, kita masih ada mass dan velocity yang tersendiri. Kedua-dua objek bergerak dari arah yang berbeza. Dia bergerak, kemudian dia berlanggar dan dia melekat. Melekat kat sini bukanlah maknanya kita letak gam. Melekat dekat sini maknanya dia bergerak beriringan, bersama-sama. Bergerak bersama-sama dengan arah yang sama, bergerak bersama-sama dengan hal laju yang sama. Itu maksud dia. Okey, saya ulang. Dua objek dengan mass dan velocity yang tersendiri, bergerak dari arah yang berbeza, berlanggar, kemudian melekat. Bergerak dengan arah yang sama, bergerak dengan hal laju yang sama. Itu adalah pelanggaran tak kenyal. Manakala bagi letupan, dia adalah kita ada satu objek sebenarnya dia melekat, satu objek lah kan. Dia pegun, tak ada hal laju. Statik. Kita kenakan dia satu tekanan ataupun kita ketuk dia pakai penukul, kemudian dia pecah membentuk dua objek. Kedua-dua objek mempunyai mass yang tersendiri, mempunyai velocity yang tersendiri. Faham? Kita ketuk dia pakai penukul, dia pecah, terbahagi kepada dua, mempunyai mass dan velocity yang tersendiri. Okey, itu adalah perbezaan bagi ketiga-tiga konsep. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.